Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi man tabi'ahu. Alhamdulillah 2 Ramadan hari ini insya-Allah, hari Jumaat, bertembung beberapa keberkatan waktu ni. Jadi waktu yang paling istimewa, waktu paling cantik. Nombor satu, kita dalam bulan Ramadan, satu berkat. Yang kedua, kita berada dalam hari Jumaat, hari yang berkat. Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Hari penghulu segala hari, hari Jumaat. Salli ala Muhammad. Sayyidul Syuhur, adapun salli ala Muhammad, penghulu kepada bulan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. So bertembung dua-dua ni hari ni. Ini sangat istimewa pada hari ini. Hari ini perbanyakkan ibadat, perbanyakkan amalan, perbanyakkan sedekah. Sebab hari ini hari istimewa sangat-sangat. Kemudian bertemu pula lagi satu pula, keberkatan pagi. Nabi SAW doa lagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah kau berkatilah pada umatku pada waktu pagi dia. Tiga berkat majlis ilmu lagi. 4 keberkatan. Di siapa nak manfaat banyak, cari peluang untuk memperbanyakkan salih Muhammad amalan waktu ni, waktu pagi ni. Sahabat-sahabat yang tengok live pagi ni, inilah waktu dia nak buat sedekah. Salih Muhammad, dan pagi ni pun kita nak melancarkan dana salih Muhammad untuk pembangunan, pembelian tanah, pembangunan, pengurusan pelajar dan juga pembiayaan pelajar, juga pengurusan, insya-Allah pada pagi ini, insya-Allah nanti di hujung rancangan kita ni. Baik, pagi ini kita akan menggunakan kitab Bahrul Mazi. Kita berada pada bab yang ke-60. Bab ke-60, Babul Wudu'i min Humil Ibil. Bab pada menyatakan air semayang daripada daging unta. Tajuk dia, makan daging unta nak kena ambil ayat semayang ataupun tidak. Tuan-tuan selalu makan daging unta? Siapa yang tak pernah makan lagi daging unta? Tak pernah makan lagi? Cik tak pernah makan lagi? Tahu tak? Tak makan? Tahu tak rasa macam mana? Rasa dia macam daging unta. Macam unta sikit. Yang itulah lebih kurang. Daging dia, tekstur daging dia, saya nak cerita tak tahu, saya tak pandai sangat nak komen-komen bab makan ni. Tapi sedap lah. Makan yang daging unta muda lagi sedap. Nasi unta muda. Puasa-puasa ni saya makan ni rasa macam ni. Tapi pagi-pagi okey lagi, saya petang-petang. Baik, tu perbincangan kita. Tapi biasanya sebelum kita bincang bab Bahrul Mazi, kita akan bincang dulu adab menuntut ilmu. Dan kita berada pada adab yang kedua daripada menuntut ilmu. Salih Muhammad pada bab yang kelima, ada adab menuntut ilmu. Pada Salih Muhammad poin yang kedua. Allahumma salli Muhammad, daripada kitab Martabat Ilmu dan Ulama, karangan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, yang diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Subki Abdul Rahman Al-Hafiz. Adab yang kedua, kata pengarang kita, wa alla yakhatiba syaikhahu bita'il khitabi wa kafihi wa la yunadihi min bu'din. Qala al-khatib, yaqulu ayyuhal alim ayyuhal hafiz wa nahwu dhaka ma taquluna fi kadha wa ma ra'yukum fi kadha shibhu dhalika. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Al-Khatib, dia kata, jangan memanggil guru dengan perkataan kamu. Jangan panggil guru kita ni, antara adab dia ialah jangan panggil guru kita dengan perkataan, dengan panggilan kamu. Dan jangan menyeru dia daripada jauh. Imam Al-Khatib kata, Sallallahu alaihi Muhammad, qala Al-Khatib,
Yaqulu ayyuhal alim au ayyuhal hafiz. Panggillah dengan guru kamu dengan panggilan wahai tuan guru, ataupun wahai tuan guru, wahai ustaz. Panggillah dengan panggilan wahai al-hafiz dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Ma taquluna fi kadza. Dan Allahumma salli alaihi, boleh tanya dia macam sekiranya ingin bertanya dengan tanyalah dengan bahasa apa, wa ma ra'yukum fi kadza, apa pandangan tuan guru dalam perkara yang macam ni. Apa pandangan Salih Muhammad, apa pendapat tuan guru dalam masalah begini. Tanya dia macam tu dan sebagainya. Gunakan perkataan yang sesuai untuk kita panggil dia. Jangan guna nama dia, panggil dia dengan panggilan dia. Salih Muhammad. Bahkan kata Al-Khatib Salih Muhammad, jangan Salih Muhammad, jangan menyebut dengan ketika ketiadaannya dengan namanya, kecuali dengan panggilan yang sopan, seperti kata tuan guru kami begini, kata ustaznya begini, kata tuan guru kami begini dan sebagainya. Kita walaupun dia tu tak ada dengan kita waktu tu, kita nak bincang tentang dia, jangan guna perkataan Salih alaihi Muhammad nama dia. Panggil dia dengan panggilan dia. Tuan guru kita sebut lagu tu, contoh begitu kan. Tuan guru kita sebut macam tu, ustaz kata lagu ni, jangan duk guna nama dia walaupun dia tak ada kat situ. Saya kadang-kadang duk nak address dekat kawan-kawan, nak suruh macam, bila jumpa ustaz tu rumah kat situ, rumah dia, nak sebut perkataan dia kat situ pun kita rasa macam tak gamak. Padahal dia nama dia pun ganti nama kan. Tapi nak letak perkataan dia tu pun kata macam tak ni, tak macam tak layak untuk dia. Sakan ni makin sakan. Dia jadi jogging track. Jadi Allahumma salli alaihi, macam itulah keadaan dia. Itu dia antara adab kita dengan guru kita. Adab yang berikutnya, Sallallahu alaihi Muhammad. Adab yang ketiga, sentiasalah penuntut ilmu berusaha untuk mencari redha tuan guru dia, sekalipun ada sesuatu yang menyalahi pendapat dirinya. Biasalah nak cari redha tuan guru kita, sekalipun ada benda yang kita rasa macam tak kena dengan, tak sesuai dengan diri kita ni. Kata guru, sebab kata Syekh Syekh Muhammad Nuruddin dalam kitab ni, hormatilah haknya dan janganlah melupakan kelebihannya. Hargailah kehormatannya, cegahlah seseorang yang mengumpatnya. Dia sebut itu. Apa-apa hak dia kita hargai, kita hormati. Itu hak dia. Saya pergi dekat kemarin saya pergi ceramah kuliah asak dekat tempat Ustaz Mutalib. Ustaz Mutalib ni dekat ni. Kami semua waktu tu tak boleh duduk kat kerusi dia. Tu ada tu hak dia. Siapa pun tak boleh duduk kat situ. Meja dia tu hak dia. Kita hormat tu tempat dia. Kami duduk mengajar, Ustaz pergi mengajar akan duduk meja lain, satu dia sedia meja satu kat depan. Yang duduk kat situ. Mengajar kat situ. Tempat kita lunyai. Lunyai. Ni setiap hari nak pergi ceramah, pergi kuliah ni mesti kena putih mikrofon macam tulah. Macam nak amai. Maksud mungkin kita masih belum sampai tahap kita
apa ni, Saudara Syahmat, kita kerti nak letak kedudukan kan. Keutamaan tu masih belum sampai, kita masih belum sampai apa itu. Tapi bila kita mengaji, kita tengok kita tengok tutup guru, dia ada hak dia yang kita kena hormat. Hak dia. Itu hak dia. Jadi Saudara Muhammad, kita kena menghormati hak dia. Kita jangan lupa kelebihannya. Sebab dia manusia juga. Kadang-kadang ada kekurangan dia, ada mistake dia, ada kesilapan yang dia buat. Maka Saudara Muhammad jangan duk tengok kesilapan, tapi tengok kelebihan-kelebihan yang dia ada. Kita diajak oleh guru kita untuk berdoa. Apa doa dia? Ya Allah, Engkau tutuplah aib guruku daripada mataku. Kita diajak untuk doa macam tu. Pelajar ni kena minta selalu doa macam tu. Doa apa? Doa supaya Allah tutup aib guru kita tu daripada kita. Sebab dia ada aib dia. Dia manusia. Dia bukan Nabi. Dia bukan maksum. Dia ada salah dia. Ada perkataan dia, perbuatan dia yang salah. Sebab dia manusia. Kita ni jangan duk pergi korek rahsia dia. Jangan duk pergi korek cerita dia. Jangan duk pergi korek aib dia. Tapi kita buat apa? Kita doa pada Allah agar Allah tutup keaiban dia daripada mata kita. Yang ketiga, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Yang berikutnya, yang keempat. Yang pertama, hormati haknya. Yang kedua, jangan melupakan kelebihan dia. Yang ketiga, hargailah kehormatan dia. Kita hargailah kehormatan dia. Maksud jagalah kehormatan dia tu. Cerita-cerita buruk-buruk dia, benda-benda yang tak elok tu kita cerita ke orang, kan? Betul. Saudara Muhammad, kadang-kadang ada benda yang kita nampak macam, pasal apa dia macam tu, pasal apa dia tak buat macam ni, macam tu kan. Padahal ada aja jawapan yang dia boleh bagi kat kita. Satu benda kita dengan guru kita ni, Saudara Muhammad, kata Imam Ghazali, kalau kamu tengok sesuatu yang menyalahi ilmu dia, tengok dia suruh macam ni tapi nampak macam dia buat gitu, kita sangka baik dengan dia dulu. Letak kat diri kita, kalau kita tahu kata benda tu tak kena, dia lebih tahu kata benda tu tak kena. Kan? Ustaz Muhammad, ada seorang dulu dia almarhum dah, dia minta maaf kita. Dia kata, minta maaf Ustaz, saya pernah sebut satu perkataan sebab dia pernah mai dekat sini. Kemudian macam lebih kurang cerita macam tu lah. Lebih kurang cerita macam tu. Dia kata kita ni macam duk suruh orang sembahyang sunat. Tapi bila dia mai, dia tengok kita tak sembahyang sunat kat sini, boleh kita terus masuk. Itu bila tu dia cakap, saya minta maaf Ustaz lah. Saya pernah sebut kat Ustaz macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Takkan kita nak cerita ke orang. Tuan-tuan tahu tak afdal main sunat kat mana? Afdalnya main sunat kat rumah. Bahkan qabliyah pun afdal kat rumah, ma'diyah pun afdal kat rumah. Kalau kita sempat untuk qabliyah dekat rumah, kemudian kita masih sempat untuk takbiratul ula dengan imam, memang afdal dekat sana. Tapi kalau perjalanan kita lambat, kita tu satgi kalau kita sembahyang kat rumah, satgi menyebabkan kita satgi jadi masbuk, maka afdal sembahyang dekat. Tapi takkan semua nak cerita macam tu lah kan. Macam tu. Sebab tu kadang-kadang ada banyak benda kita kena sangka baik. Kena sangka baik. Jangan cepat-cepat sangat menghukum tu lah. Jadi Saudara Muhammad lagi apa? Dan cegahlah seseorang yang mengumpat dia. Biar orang bercakap tentang guru kita, kita kena halang dia. Dia guru aku, yang dia cakap pasal dia. Waktu saya pernah sebut waktu dalam usrah dengan tim media tu ni, Amal. Saya kata bila kita buat kerja dakwah ni, kita akan berhadapan dengan fitnah. Siapa duduk dalam jalan dakwah, dia mesti akan berhadapan dengan fitnah. Sebab tu dia punya sunnah dia, sunnatullah dia. Orang akan kata kat dia, orang akan umpat dia, orang keji dia, orang celah dia. Malangnya apa dia? Malangnya bila umpatan tu mai daripada anak murid dia sendiri. Itu sangat malang. Kalau dia orang kata kat dia, itu biasa. Tetapi kalau yang kata kat guru tu ialah anak murid dia sendiri, yang ni yang luar biasa.
Sepatutnya tugas anak murid ni apa? Bertahan. Orang mungkin tak tahu, orang mungkin tak faham. Orang tak tahu situasi, orang tak kenal. Tapi bila dia ya, aku tahu lah, aku duduk situ, aku kenal lah dia tu lagu mana, macam tu kan. Itu adab seorang anak murid dengan guru dia. Jika terdengar orang mengumpat dia, marahilah dan jangan dibiarkan. Jika kamu mampu. Kalau mampu, cegah dia. Jangan duk biar orang duk mengata kat guru kita. Tapi kalau tak mampu, tinggalkan majlis tu. Orang duk cakap tu, kita nak harap, nak larang pun tak boleh, nak tegur pun tak boleh. Kita bangkit, kita pergi. Tu cara kita mempertahankan guru kita. Bahkan bukan setakat guru kita, kalau orang biasa je, kawan-kawan kita, Allah akan halang dia tak akan dimasukkan dalam neraka. Orang yang mempertahankan saudaranya bila di belakang dia. Kalau depan orang main kata-kata kat kawan kita hanya kata dia ni kawanku ni. Depan dia tu okey, tu biasalah tu. Mungkin kita nak nama ke, nak kawan kita hargai kita ke. Tapi kalau boleh pertahankan saudara kita di belakang dia, maksud dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun situasi itu berlaku. Tapi bila ada orang kata kat dia, kat kawan kita tu, kita akan kata ni hanya kata itu dia. Kita pertahan dia. Dia akan Allah akan selamatkan dia daripada api neraka. Faham ni? Dan di antara cara untuk kita menahan ataupun dia panggil apa? Mempertahankan saudara kita itu ialah dengan kita tidak mendengar keaiban dan celaan pada dia. Tak mau dengar ya, bukan cerita pertahan. Aku tak mau dengar. Tak mau dengar itu pun dikira sebagai kita mempertahankan aib dia. Satu sifat kita ni ialah Salih Azim Muhammad, kita jadi seronok bila kita nak dengar pasal orang. Tambah-tambah kalau orang tu orang yang ada dia ada kedudukan dia, lagi kita nak dengar. Lagi kita nak tahu. Itu seronok nak dengar. Kadang-kadang bukan nak mengumpat tak, tapi nak dengar je. Dengar pun Nabi tak bagi. Orang yang mendengar, orang yang mengumpat seseorang, maka dia juga mendapat dosa mengumpat. Dia tak cakap, dia dengar je. Bila orang tu cakap, dia dengar Salih Azim Muhammad, Allahumma salli Muhammad, maka dia tu juga dikira sebagai orang yang mengumpat. Dengar tu dia. Tambah-tambah yang mendengar dia mengumpat tu ialah pada tentang guru kita sendiri. Bawa ni kerusi ni main bagi dia pusing kat belakang. Depan ni dia tegak mengganggu si. Bawa kerusi tu. Ustaz, bawa kerusi tu. Bagi dia nak bagi. Duduk. Naik kerusi tu. Naik. Pergi belakang. Nah, tu. Baik. Seseorang hendaklah meraihkan kebiasaan tuan gurunya di dalam ilmunya dan pegangan agamanya. Ada tuan-tuan guru kita ni kadang-kadang dia ada kebiasaan-kebiasaan dia kita raihkan. Macam Syekh Zainul Asri, kebiasaannya dia suka selawat, kita raihkan dia. Ada orang tuan-tuan guru dia kadang-kadang dia ada passion ceramah dia. Ada je ni. Sekali. Ya, tu. Terus duduk perli dia. Ada hari tu dia perli guru dia. Macam mana ada satu kisah, saya tak ingat kisah dia macam mana lebih kurang. Tapi tok guru dia pagi-pagi tok guru dia akan zikir. Di pondok. Tu pagi-pagi tu sebelum subuh tu tok guru dia akan pegang mikrofon tu, dia akan zikir. Satu hari tok guru dia tak ada. Dia pergi buat nakai tiru tok guru dia. Dia berzikir macam buat seorang macam tok guru dia macam perli-perli sikit tu. Lepas tu dia jadi guru mana tak dia adalah apa yang berlaku dekat dia, saya tak ingat lagi kisah dia sangat macam, tapi lebih kurang macam itulah kisah dia. Kisah dia memang dia tiru, dia memekkan tok guru dia tu. Salih Muhammad endapnya ada kisah yang berlaku kat dia lah, sampai tok guru dia maafkan dia lah.
Tapi kita raikan kebiasaan-kebiasaan tuan-tuan guru kita dengan ilmu dia. Cara dia menyampaikan ilmu kita raikan. Kemudian Salih Muhammad dan pegangan agama dia. Dia ada pegangan-pegangan mesti kita raikan dia. Kita meneladani perjalanan hidupnya. Ikut kita tengok dan perwatakan mulianya, mencontohi gerak-geri dan diamnya dari segi adat-adat kebiasaannya dan ibadatnya, beradab dengan adab-adabnya, dan janganlah sampai mengetepikannya, iaitu tidak meneladaninya. Bila kita duduk dengan seorang-seorang guru kita tu, dia ada adab-adab dia, ada akhlak dia sendiri, kan? Ikut dia, jangan tak ikut dia. Kita duduk dengan guru kita, kita duduk mengaji dengan dia, antara dia lah kami duduk kat pondok dulu. Kita duduk dengan guru kita. Kalau boleh guru kita, dia seronok dan sedap tengok kita nak jadi macam dia. Terus ya. Dia pakai slipper ke mana, kami beli slipper tu macam dia. Dia seronok tengok orang pakai slipper macam slipper dia. Jangan kita duduk dengan guru kita, duduk dengan dia waktu tu, kita pakai serban guru orang lain. Itu dia antara contoh dia, kan? Itu tegur, biar tak apa, waktu duduk dengan dia pakai macam dia, bagi dia rasa selesa dengan kita. Dia rasa kita sedang mencontohi dia. Contoh di antara dia. Tahu kadang-kadang kita ada, kalau guru kita tu pakai serban macam tu, maksud dia ada sanad serban dia tu, kita pergi minta sanad serban tu kat dia, pasal kita nak duduk dengan dia. Walaupun kita ada sanad serban dengan orang lain, kita ada guru lain, tak apa nanti kita beramal dengan guru tu. Tapi waktu dengan guru kita ni, kita pakailah macam dia, sekadar kita nak meraihkan dia sebagai guru kita. Dia akan rasa seronok, dia akan rasa tenang dengan kita. Tu waktu tu. Tapi nanti bila kita dengan guru yang tu, tak apa kita buat macam dia, pasal kau nu pula akan tenang dengan perwatakan kita seolah macam kita nak ikut dia. Tu di antara adab-adab kita dengan guru, sampai macam itulah nak dapat manfaat daripada ilmu yang kita ambil daripada dia. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tu insya-Allah dua adab yang kita belajar pada hari ini, mudah-mudahan jadi manfaat. Nanti kita akan sambung lagi pada perbincangan kita yang lain.